Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid kelas 625 SKS? Bertemu lagi dengan Ustaz pada hari ini. Sebelum itu, Ustaz doakan agar semua murid-murid kelas 625 SKS agar sentiasa sihat, sentiasa ceria, sentiasa di bawah kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersedia untuk meneruskan pembelajaran bersama Ustaz walaupun secara PDPR insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan bawakan sambungan mengenai pelajaran 17 Hajjatul Wada', iaitu sambungan Hajjatul Wada', dan kita akan sambung mengenai iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Ustaz ingin bawakan murid-murid untuk membaca surah hafazan agar sentiasa meniti di bibir murid-murid kelas 625 SKS untuk membaca surah-surah hafazan. Jom kita baca sama-sama. Untuk hari ini surah hafazan surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul Azim. Dan sedikit mengenai perang Hunain yang kita belajar dalam bab sirah sebelum ini. Jadinya murid-murid orang panggil kita tengok-tengok sekitar lalu perkara-perkara yang lepas-lepas. Kalau tak ingatkan, murid-murid akan jadi terlupa. Okey, mengenai apa ni orang panggil perang Hunain ni berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Saqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa teracam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak Muslim. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuk Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Itu sedikit mengenai perang Hunain yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Okey, kita teruskan kepada pelajaran hari ini, Hajjatul Wada', iaitu mengenai iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Tengok buku muka surat 160. Kita teruskan dengan iktibar. Setelah kita belajar Hajjatul Wada' ni haji yang terakhir yang Nabi bersama para sahabat melakukan ibadat haji ni. Dan dalam peristiwa Hajjatul Wada' ni ada satu khutbah dipanggil khutbah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kota Mekah dalam ibadat haji itu. Dan hari ini kita sambung dengan iktibar. Okey. Iktibar yang pertama kita boleh ambil daripada peristiwa Hajjatul Wada' ini, iaitu kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim.
Mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk menunaikan ibadah solah, ibadat haji. Saya tidak akan beralasan dan merungut lagi apabila melakukan sesuatu ibadah. Jadi ibadat yang fardu, yang wajib, kukuk mana pun kita tak boleh nak tinggal. Terutama sekali sembahyang. Sembahyang bagi lelaki, dengan ni murid-murid lelaki 625 SKS, lelaki wajib sembahyang apabila cukup umur, wajib meninggalkan sembahyang seperti meruntuhkan tiang, meruntuhkan tiang rumah akan rosak binasa, meruntuhkan tiang jambatan akan runtuh. Jadi sakit pun kena sembahyang, sibuk pun wajib sembahyang, uzur apa sekalipun, ada kerja apa sekalipun, wajib tunaikan sembahyang. Itu yang rukun, yang menjadi kewajipan. Tak boleh tinggal. Kecuali murid-murid perempuan ketika uzur dikecualikan ketika itu sahaja. Beza tu. Jadi ingat kalau kita tengok Nabi dahulu bergerak daripada kota Madinah ke kota Mekah untuk menunaikan haji dan umrah, dan dengan bukan ada kereta, bukannya ada kapal terbang, bukan ada bas, menaiki unta dengan jalan di padang pasir, terkena ribu pasir panas dan serba-serbi kekurangan, tetap meneruskan perjalanan kerana ingin menunaikan ibadat haji dan umrah. Itulah. Kita hendaklah meniru cara Nabi dan para sahabat yang bersungguh-sungguh menghadapi segala cabaran kalau hendak menunaikan ibadah. Okey, yang pertama. Yang kedua, kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah mengasihi baginda sebagaimana Nabi mengasihi kita. Kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang terakhir diutus Allah, dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah. Kita hendaklah mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semua para nabi kita wajib beriman. Rukun iman yang keberapa beriman kepada Nabi? Rukun iman yang keempat. Wajib, maksudnya wajib beriman kepada Nabi dan mengasihi Nabi. Cara mudah mengasihi Nabi adalah berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad. Jom kita berselawat 2 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salah satu cara kita mengasihi Nabi, kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah saja. Dan kita meniru gaya hidup Nabi, dan kita tunaikan apa yang telah Nabi sampaikan. Itu tanda kita mengasihi baginda. Yang ketiga, kita mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup kita, mentaati perintah Allah dan Rasul, serta meninggalkan larangannya, berbuat baik dengan semua orang dan menjauhi pergaduhan, amat dituntut dalam Islam. Jadinya kita adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan hidup. Kalau kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan menjadi manusia yang tidak patuh kepada ajaran agama, dan seksaan menanti apabila meninggal kelak. Jadi kukuk mana pun panduan hidup adalah disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir,
umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim itu bersaudara. Semua orang Islam bersaudara, tidak kiralah agama, bangsa apa, Melayu, Cina, Tamil, India, Jepun, Pakistan, Arab, semua serbi, Amerika, England, semua bersaudara sekiranya mereka itu beragama Islam. Orang panggil saudara sesama Islam. Jadi itulah intibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa Hajjatul Wada yang telah dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan. Untuk hari esok cuti kerana ada cuti perayaan di Bali rasanya. Dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan bersama Ustaz dalam pendidikan agama Islam. Sebagai akhir pesanan Ustaz kepada semua murid-murid kelas 6 dan 5 SKS agar sentiasa menjaga kesihatan, sentiasa menyayangi, menghormati kedua ibu bapa dan sentiasa menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.